ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Wa amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu fahuwa yujibu lahu ta'ala al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadis. Baca yang simpan ini. Wal mukhalifatu lil hawadisi wal qiyamu bin nafsi wat tanazzuhu anin naqaisi. Itu sudah. Wa amma istighna'uhu, ada waw lagi tu. Ada waw lagi. Jadi istighna'uhu tu mubtada, huwa mubtada yang kedua, yujibu tu khabar bagi. Jumlah mubtada khabar tu jadi khabar bagi istighna'uhu tu. Pafoto tu jawab amma lah, sepasok mo tu. Wa amma istighna'uhu, dan adapun bermula terkayanya Allah Ta'ala. Yakni terkaya oleh Allah Ta'ala. Makna tu baik kat tu lah. Sebab istighna tu dia panggil masdar dengan makna fa'il lah. Dia panggil idafah masdar kepada fa'il. Jadi perhati di makna tu tak apa dah. Wa amma istighna'uhu, dan adapun bermula terkayanya, yakni terkaya olehnya Allah Ta'ala. Hal keadaan Allah tu jalla maha besar ia, wa azza maha keras ia, maha mulia ia Allah tu. Jumlah tu jadi hal di dalam domain hu tu. Terkaya an kullima, tak ada situ. Daripada tiap-tiap barang. Barang mana? Siwahu, yang selainnya, yakni yang selainnya daripada Allah. Siwahu, yang selainnya, yakni selain daripada Allah tu. Tu Tuhan kita. Tuhan kita itu ialah terkaya daripada tiap-tiap barang yang selain daripada dia. Dengan makna terlepas. Dengan makna terlepas. Tidak berkait dengan apa-apa. Tu makna istighna dia panggil. Dia panggil istighna. Jangan buh makna kaya betul-betul. Takut nak pergi faham sekaligusnya. Kaya dengan makna harta jerenah. Ada harta banyak, tu bukan. Dikehendaki istighna terkaya di sini, yakni Allah Ta'ala itu terlepaslah ia daripada tiap-tiap barang yang selain daripada dia. Tu mana istighna. Tu. Habis. Lepas tu balik kita terjemah istighna dulu tu, kita dah tu, dobik-dobik banyak dah, tengok dululah. Fahuwa, manakala istighna begitu, fahuwa, maka bermula ia, tu, fahuwa, maka bermula ia apa? Fahuwa, maka bermula ia istighna'uhu tu, terkaya oleh Allah Ta'ala, terlepas oleh Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang selain daripada dia tu. Khabarnya yujibu lahu ta'ala
al-wujud. Tu. Jadi la ala zahirnya baca baris al-wujuda tu baca dengan maf'ul. Sebab aujaba yujibu ni ya mutaaddi. Ya mutaaddi ke. Kalau wajaba yajibu hak tu lazim. Lazim hak tu judu. Baris macam gitu. Ni ya wariba if'al ni. Ya wariba if'al ni. Wariba if'al aujaba yujibu ijab. Ya kaedah lah. Kaedah dalam surah pula ni. Ya kaedah dalam surah. Fi'il lazim. Seperti wajaba yajibu tu manakala pindah ki kepada jadi mutaaddi lah. Tengok. Fahuwa mak banyo yujibu. Ialah mewajib ia istirna'uhu tu. Mewajib lahu baginyo bagi Allah. Hal keadaan Allah tu ta'ala maha tinggi ia Allah. Wajib tu al-wujuda akan bersifat dengan sifat wujud. Akan bersifat dengan sifat wujud. Maknalah no. Terlepas daripada tiap-tiap barang yang selain daripada dia, tentulah kena ada sifat wujud di dia. Kalau tak ada sifat wujud, nak terkayalah no. Pada al-wujudu tu yakni tentulah kena ada sifat wujud bagi Allah. Yakni tentulah kena ada sifat wujud di dia. Manakala Tuhan kita terkaya daripada tiap-tiap barang yang selain daripada dia, tentulah kena ada sifat wujud di dia. Itu makna gitu. Wal qidamu, dan sifat kidam atas pada kata al-wujud. Wal baqa'u, dan sifat baqa'. Wal mukhalifatu, dan sifat mukhalafah lil hawadith. Mukhalifah ya baca dengan isim fa'il tu boleh juga. Ataupun wal mukhalafatu. Ini di sini nampak wal mukhalifah baca dengan isim fa'il. Makna dia gini. Wal mukhalifatu, dan bersalahan ia Allah lil hawadisi, lam zaidah pada tempat maf'ul. Tu. Ai al hawadisa, akan segala benda yang baru. Wal qiyamu bin nafsi, dan sifat qiyamu bin nafsi atau pada kata al-wujudu lagi. Wa tanazzuhu anin naqaisi atau pada kata al-wujudu lagi. Tu baca dengan nasab. Al-wujuda wal qiyam. Wal mukhalifata wal qiyama wa tanazzuha anin naqaisi. Tu. Kena ingat surah. Ingat molek beza. Kalau wajaba yajibu. Kalau wajaba yajibu mudhari' dia hak tu lazim. Kalau aujaba yujibu hak tu mutaaddi, supaya sini mutaaddi. Domain mustatir yujibu tu kembali rojak klik kepada istighna'uhu. Lahu la tu takluk pada kata yujibu, al-wujuda tu maf'ul bagi yujibu. Allah tersuci anin naqaisi, daripada segala sifat kekurangan. Bermakna balah mana? Manakala Tuhan kita saat ni tu terkaya dan terlepaslah ia daripada tiap-tiap pada dia, maka mestilah ada bagi Tuhan itu sifat wujud, kidam, baqa', mukhalafah, qiyam bin nafsi, dan lagi pula Tuhan kita maha sucilah ia daripada segala sifat kekurangan.
Semua sifat kekurangan tu tak ada pada Tuhan. Tu nazuhu anin naqais. Dah. Di sinilah kita faham. Tengok. Tengok ulama. Dah. At-tanazzuhu ni maha suci Allah Ta'ala. Tersuci ia Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan ni. Kita faham di sinilah. Kita boleh faham di sini. Boleh faham di sinilah kata bahwasanya istihalah itu. Mana istihalah? Seperti tak buta, tak tuli, tak bisu. Tu sifat tu tu. Adapun mustahil bukan sifat tu lemah bukan sifat dia, buta bukan sifat dia, bisu bukan sifat dia. Kerana apa boleh kata begitu? Kerana makna at-tanazzuh di sini tu makna dianya sifat-sifat naqais ialah benda-benda mustahil tidak ada. Ingat molek. An-naqais segala sifat kekurangan, yakni segala sifat-sifat yang mustahil itu. Seperti lemah, buta, tuli, bisu, gapo tu. Hak itulah yang panggil masuk dalam kata an-naqais. Sabit tu dobit betul at-tanazzuhu anin naqais. Dobit gini. Di sinilah kita boleh faham. Dobit betul at-tanazzuhu anin naqais. Di sinilah kita boleh faham bahwasanya istihalah itu ialah sifat Tuhan. Gapo istihalah? Wak misal sikit. Seperti tak buta, tak tuli, tak bisu. Gilah. Tu. Hak tak buta, tak tuli, tak bisu. Hak itulah yang panggil istihalah. Hak tu sifat tu Nampak tak? Tu sifat tu Lebih lagi. Adapun mustahil itu seperti buta masalah, bukannya sifat Tuhan. Bukannya sifat Tuhan. Kerana makna at-tanazzuhu itu ialah maha suci dan tidak ada sama sekali sifat-sifat kekurangan yang ialah benda-benda mustahil. At-tanazzuh itu ialah maha suci dan tidak ada sifat-sifat kekurangan yang ialah benda-benda mustahil. Tu. Kita boleh pehedah di sini. Kalau kita perhati dengan halusi at-tanazzuhu. Suci ia, yakni maha suci Allah Ta'ala anin naqaisi daripada segala sifat kekurangan. Di sinilah kalau kita boleh dah kata, nak ayat kata istihalah itu adalah sifat Tuhan. Mana? Tak buta, tak tuli, tak bisu. Apa tak? Tu ia panggil sifat. Tu. Ada pun benda mustahil bukan sifat Tuhan. Mana benda mustahil? Sepertinya buta, tuli, bisu. Nampak tak? Hak tu bukan sifat Tuhan. Kerana apa boleh kata at-tanazzuh tu maha suci. Ada sekali sifat-sifat naqais itu, yakni benda-benda mustahil itu pada Tuhan. Tidak. Tu sabit tu setengah-setengah guru anin naqais tak ada sifat kekurangan itu pada Tuhan. Tak ada. Jangan ayat gitu
Maksud sekali lagi tu baiknya at-tanazzuhu anin naqaih, yakni sifat kekurangan itu tu. Apa dia sifat kekurangan saat ni? Seperti buta, tuli, bisu, lemah. Semua itu ia panggil termasuk. Itulah dimaksud dengan kata pas semua ni semua ni semua ini ni ia panggil apa dah? Ia panggilnya tak terkandung di dalam la ilaha illallah lah. Lagi lah. Subah dulu. Kemudian kata pula wa yadkhulu fi zalika wujubus sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami. Wow, wa istinah lah. Pakai wa istinah. Dakhulu fi zalika, dan masuk pada demikian itu masuk wujubus sam'i, oleh wajib bersifat dengan ialah wajib mendengar lahu baginya, bagi Allah tu. Tu. Tengok wa yadkhulu fi zalika dan masuk pada demikian itu karajuk mana? Ai zalik ayo Allah Ta'ala daripada tiap-tiap bara yang masuk pada tunya wujubus sam'i, sifat dengan sifat sama. Tu wujud-wujud lahu baginya, bagi Allah tu. Hal keadaannya Allah Ta'ala ya Allah. Wal basari apa pada kata as-sam'i, dan wajib itu oleh bersifat dengan sifat basar. Sebab mafhum ibarat pada yang syariatil awal. Hazah hak yang pertama. Kita tak kedai hak yang kedua ni, kita reti hak lepas dah saat ni tu. Tengok coba kita perhati molek wujud Ta'ala. Mari di sini wal basari apa klik kepada as-sam'i. Lahu Ta'ala tak ada. Takdir ai lahu Ta'ala. Kerana masuk dalam kaedah kata hazfus sani lidilalatil awal. Dihazah akan hak yang kedua ini kerana lidilalatil awal. Yang pertama tu kata as-sam'i lagi. Dan wajib itu oleh bersifat dengan sifat kalah. Tu. Ia nak royak lah no. Ia nak royak kata apabila terkaya Allah Ta'ala, apabila Tuhan tu terlepas daripada tiap-tiap barang yang selain daripada dia, apabila Tuhan saat ni tu tidak berkait dengan apa-apa, maka wajib ada bagi dia saat ni tu sifat sama, basar, kalam. Yang nak royak gitu. Dobik maksud sikit apa tu ini. Yakni apabila dan terlepas Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang selain daripadanya, yakni apabila terkaya dan terlepas Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lain yang selain daripadanya itu, maka wajiblah ada bagi Allah Ta'ala itu sifat sama dan sifat basar dan sifat kalah.
itulah yang panggil hak masuk di dalam kata. Hak itulah yang panggil hak masuk di dalam istighna. Apabila Tuhan kita tidak berkait dengan apa-apa. Apabila Tuhan kita terlepas. Terkaya daripada tiap-tiap barang yang selain daripada dia. Maka bagi Allah Ta'ala tu sifat sama. Dan ada bagi dia pulaknya sifat basar. Dan ada bagi dia pulaknya sifat kalam. Pengibarat ulama. Ya hak dulu pada haya 20. Pada haya hak 20 tu ialah 20 sifat tu ialah. Cuma dia bagi. Mula-mula dia bagi sifat yang wajib bagi 20. Dia bagi tu baik berapa? 40. Di dalam 20 tu dia bagi tu baik 40. Satu dia panggil sifat nafsiyah, iaitu wujud. Dan kedua dia panggil baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu ta'ala bi nafsih wahdaniyah. 5 tu. Sifat nafsiyah 1, sifat salbiyah 5. Dan yang ketiganya dia panggil sifat ma'da ilmu hayat sama basar kalam. Dan yang keempatnya dia panggilnya sifat maknawiyah. Dan yang keempatnya dia panggil sifat maknawiyah. Mana? Ambil daripada kaunuhu qadiran sehingga sampai kaunuhu mutakaddiman. Batu hak di dalam pak sani tu ada sifat wujudi dan adanya bukan hak sifat wujudi itu dua pula. Ini sifat yang pesen diri wujudi ni. Diri sifat sendiri itu ada sungguh. Bukan amrun i'tibari. Dia panggil sifat wujudi. Kalau dia mau tanya kita, apa wujudi? Yakni diri sifat itu sendiri ada sungguh. Ataupun satu laginya, sifat yang bangsa lagi pulaknya sungguh. Tu hak tu lah juga wujudi. Bukan amrun sifat ma'ani tu. Hak tu sifat wujudi tu. Sifat yang bangsa ada lagi pulaknya sungguh. Ataupun sifat yang pesen diri dia sendiri itu ada sungguh. Dan adanya sifat hak yang bukan wujudi, iaitu amrun i'tibari. Mana? Wujud kide bakal mukhalafah semua tu. Hak lain pada tu. Hak lain pada tu. Super makhluk lah. Sifat makhluk semua. Sifat bagi makhluk semua ni ada dua juga. Ada hak wujudi, ada hak yang pesen ada sungguh. Dan lagi pula ada hak yang pesen reti saja. Hak sifat hak ada sungguh lah no. Seperti merah di ladah. Hak tu sifat wujudi tu. Sifat yang pesen ada sungguh ti. Dan adanya sifat yang pesen reti saja. Yang panggil ambarun i'tibari. Mana? Masing dirare. Hak tu nak tunjuk tak boleh. Masing dirare. Manih disaka. Tu. Masih di air. Tu. Tu sebab itu. Semua 20 tu ia adanya sifat istirna. Ia adanya sifat istirna. Pas sifat istirna saning tu, sifat terkaya saning tu dia ada apa? Adanya adanya semua 11 sifat. Kidam, mukhalafah, qiyamuhu binafsih, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu bagi pula. Betul ada pulaknya. Hak masuk dari sifat iftiqah ada 5 iradah, ilmu, hayat, wahdaniyah tu. Ya bagi so bagi tu. Tengok ulama tu. Semua ulama belaka. Itulah yang panggil di antara hak masuk di dalam kata istighna, iaitu dengan sifat sama pendengar dan bersifat dengan sifat basar, yakni berkata. Hak masuk dalam tu. Hak masuk dalam tu.
Habis. Bato yujibu lahu ta'ala lam tajib lahu hazihi sifatu. Jadi kata iz ni kata yujibu lahu wujudu hingga akhir. Kerana apa tu? Boleh kata mesti bagi Allah. Kerana apa tu? Boleh kata terkaya Allah Ta'ala itu mestinya ada sifat wujud. Jadi kata is tu ilak pada kata yujibu lahu ta'ala al-wujud. Tubik apa? Tubik makna balas mana? Sebab gapo tu? Boleh kata terkaya Allah dia baka mukhalafah hingga akhir tu. Sebab gapo? Ilaknya is lau lam tajib. Kerana tidak wajiblah lahu baginya ay lillahi. Tidak wajib bagi Allah Ta'ala tu. Tidak wajib hazihi oleh ini. Jadi fa'il tajib tu. Apa hazihi? Tu. As-sifatu ialah segala sifat. Ialah segala sifat. Apa dikehendaki dengan kata segala sifat? Wak bayar sikit. Wal kidami hingga akhir sana. Minal wujudi kidami wal baqai wal mukhalifati wal qiyami bin nafsi hingga akhir sana. Boleh kata yujibu lahu ta'ala al-wujudu iz law lam tajid iz law lam tajib. Kerana jikalau tiada wajiblah lahu baginya bagi segala sifat. Mana segala sifat? Ai minal wujud tu. Daripada sifat wujud, sifat kidah hingga akhir tu. Kalulah bagi Allah Ta'ala tu, saning tu sifat wujud. Kidah, baka, hingga sampai samuk basar kalang. Kalau tak ada, ni dia. Jawab launya, lakana. Nascaya sesungguhnya ada ia Allah Ta'ala. Yang ni jadi ia Allah Ta'ala. Mana tu begitu? Sebab lakana lam ibtidah. Lakana nascaya sesungguhnya ada ia Allah, yakni jadi ia Allah tu muhtajan. Berhajat ia Allah kepada orang yang menjadi akhir. Apa tak? Kalau dianya tidak ada sifat, tentulah Tuhan kita saat itu berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Awil mahalli atau pada kata al-muhdith. Atau kepada zat tempat dia tupai. Mesti dia kena tupai. Al-mahalli atau apa? Al-mahalli ni yakni kepada zat tempat tupai. Auman atau pada kata al-muhdis. Atau mereka yang menolak ia man, menolak anhu daripadanya, daripada Allah Ta'ala. Menolak annaka isa akan segala sifat-sifat kekurangan. Betul dobek sikit. Dobek betul. Dah. Sama basar kalam tu. Wa qauluhu. Qauluhu sama dan basar dan kalam ini ialah dinamo akan dia sifat istirna. Qauluhu sama dan basar dan kalam ini ialah dinamo akan dia sifat istirna. Gapo sifat istirna? Yakni
sifat yang jadi sebab Tuhan itu terkaya. Yang jadi sebab Tuhan itu terkaya. Kena tahu di sini nih. Takut-takut nak suruh pergi kok lain. Yakni sifat yang jadi sebab istighna. Kalau dia mau tanya kita, gapo dia sifat istighna? Yakni sifat yang jadi sebab Tuhan itu terkaya. Terlepas daripada tiap-tiap barang, diri kata sifat tu terkaya. Bukan kata sifat wujud tu terkaya. Bukan di sifat tu terkaya. Yang terkaya tu zat Tuhan. Dia makian jugalah sifat-sifat iftikar. Supaya juga. Apa dia sifat-sifat iftikar? Iaitu sifat yang jadi sebab semua makhluk itu berhajat kepada Tuhan. Itu panggil sifat ni. Sifat jadi sebab Tuhan itu terkaya. Sebab Tuhan itu terkaya. Bukanlah, lebih hubungan ni lah. Bukanlah diri sifat itu terkaya. Bukanlah diri sifat itu terkaya. Dan yang terkaya itu ialah zat Allah Ta'ala. Yang juga sifat demikian juga sifat iftikar. Demikian juga sifat iftikar, iaitu sifat yang jadi sebab iaitu sifat yang jadi berhajat makhluk ini kepada Tuhan. Tu. Iaitu sifat yang jadi sebab berhajat makhluk ini kepada Tuhan. Yang gini. Kita kena tahu. Sifat istighna apa dia? Sifat iftikar gapo? Tahu tu. Wirti. Istighna daripada tiap barang yang selain daripada dia. Nampak tak? Adapun iftikar, makna dianya berhajat semua makhluk tu kepada Tuhan. Ambil maksud situ, istighna Allah Ta'ala dengan makna Tuhan itu tidak berhajat kepada apa. Bermaknanya kita saning tu tak lepas daripada Tuhan. Ingat balik. Tuhan terlepas daripada kita, adapun kita tak lepas daripada Tuhan. Sampai tu kita ni kena berhajat kepada Tuhan. Adapun Tuhan berhajat kepada kita tak? Tak. Sebab dia tu terlepas daripada kita dah. Tu yang terkaya. Tu yang panggil terkaya. Nama dia, sifat maksud dia. Dan sifat iftikar tu pula, gapo maksud dia? Sifat istighna, maksud dianya ia sebab Tuhan itu terkaya. Sifat yang jadi sebab Tuhan itu terlepas. Terkaya. Diri sifat tu terlepas. Bukan ayat situ. Apa tak? Yang terkaya tu kena terlepas. Bukan sifat. Ni makian juga, sama juga dengan sifat iftikar. Jalan juga. Gapo dia sifat iftikar? Iaitu sifat yang disebabkan semua makhluk ni berhajat kepada Tuhan. Itu yang panggil sifat iftikar. Panggil sifat iftikar. Sama. Apa tak ada? Sifatnya jadi sebab saja. Itu panggil surah mul hak ulah habis. Buat tu kita tengok dalam kitab Jawi-Jawi lah. Ya mudah sikit ibarat dia tu. Ya bagi sosok pula tu. Dah sifat
istighna hok masuk dalam terkayo tu tu terkayo tu daripada tiap-tiap barang selain belah sifat wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsih, sifat sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Dobik gini tak apa. Kita ambil reti belai-belai. Wa qauluhu buat gini. Wa qauluhu katanya. Wa qauluhu yang masuk di dalam katanya terkayo daripada tiap-tiap barang yang lainnya itu yang masuk di dalam katanya terkaya Tuhan ialah sebelah sifat yang wajib. Ialah sebelah sifat yang wajib. Iaitu wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi. Dan qiyamuhu binafsih. Sama. Dan sifat sama lah. Sama. Dan kalam. Kaunuhu sami'an. Dan kaunuhu basiran. Dan kaunuhu mutakalliman. Cukup sebelah. Ingat molek. Deh. Sebelah ni oleh katanya terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lain daripada dia. Hak masuk dalam tu. Yang panggil hak masuk di dalam sifat istighna. Batu dobik hubung lagi. Maka sebelah sifat inilah yang menjadi sabab Tuhan itu terkaya. Bukanlah diri sifat itu sendiri terkaya. Bukanlah diri sifat-sifat itu sifat disababkan Tuhan itu terkaya, terlepas. Apa tak? Tidak berkait dengan apa-apa. Sebelah sifat ni menjadi sebab ni. Bukan ayat kata diri sifat sebelah tu terkaya tu dah. Yang terkaya zat Tuhan. Itu diri Tuhan tu hak yang kata terlepas daripada tiap-tiap barang yang lain pada dia hak tu. Bukan ayat kata tu. Habis. Waktu dobik lagi. Hak ni hak iftikar pula. Kita ni yang mati. Kita dobik ambil maksud mudah-mudah dulu. Bagi dia ya ada pula lah. Lawe hak mustahil. Lawe bagi sebelah tu harus satu ni ada 23 akidah pula situ. Tu. Dah. Kalau kita tengok kita jawi-jawi ya bagi melek lagi. Ya sebab hak ni yang mati ke. Yang mati. Tu. Dabik lagi.
apa dobit atau demikian juga. Demikian juga yang masuk demikian juga yang masuk di dalam kata iftikar itu. Demikian juga yang masuk di dalam iftikar, di dalam katanya iftikar itu 5 sifat daripada sifat yang wajib. 5 sifat daripada sifat yang wajib, iaitu kudrat dan iradah dan ilmu. Iaitu kudrat dan iradah dan ilmu dan hayat dan wahdaniyah. 5 tu. 5 sifat ni, sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, wahdaniyah. 5 sifat ni lah hak yang masuk di dalam katanya sifat iftikar. Dobit hubung lagi. Dobit hubung lagi. Klik tengok pula lah. Kita kena pakai masa. Kena apa itu ya, takut tak ada ni. Aki-aki jadi kau tak ada. Maka 5 sifat inilah. Dobit hubung sini. Maka 5 sifat inilah yang maka 5 sifat inilah yang menjadi sababkan maka 5 sifat inilah yang menjadi sababkan semua makhluk berhajat kepada Tuhan. Maka 5 sifat inilah yang menjadi sababkan semua makhluk itu, semua makhluk bukanlah diri sifat-sifat itu sendiri berhajat. Itu sendiri kepada Tuhan. Seolah kata dua nak dan sifat iftikar, dua-dua sifat ni iaitu sifat yang menjadi sabab saja. Kalau sifat istighna, sifat yang menjadi sababkan Tuhan tu terkaya dan terlepas. Nampak tak? Bukanlah nak royak kata diri sifat tu sendiri tu terkaya, bukan. Yang terkaya tu kena kepada zat Tuhan. Sifat iftikar sama. Kok 5 sifat ni kata semua makhluk ni berhajat kepada Tuhan. Bukan yang nak royak kata 5 sifat tu sendiri berhajat, bukan. Tu yang berhajat kepada Tuhan. Tubik di situ Tuhan terlepas daripada kita, ia panggil istighna. Apa tak? Adapun kita ni tak lepas daripada Tuhan. Mana lepas daripada Tuhan berarti kata kita ni berhajat kepada Tuhan. Itu makna situ. Itu dua makna situ. Habis. Wa yu'khazu minhu tanazzuhu ta'ala fi af'alihi wa yu'khazu. Kita pakai waw istinah. Pakai waw istinah.
Wa yu'khazu, dan diambilkan. Yu'khazu dengan makna yufhamu. Wa yu'khazu ay wa yufhamu, dan dipahamkan. Dipaham min ay min istighnaihi ta'ala an kulli ma siwahu tu. Dipaham daripada tu pula. Nak faham pada tu pula. Ona ya korek sosok dah. Tu. Jadi fizalika tadi tu deh zohirnya tu takdir mudah lagi. Betul fizalika itu ai fi qauli zalika. Pada kata dimakian itu. Betul fizalika tadi. Takdir mudah. Sebelum pada zalika. Ai fi qauli zalika, pada zalikal istighna an kulli ma siwah tu. Habis. Ai wa yufhamu, dan dipehekan. Dipehe tu minhu. Rojak mana minhu ai min istighnaihi ta'ala an kulli ma siwahu tu. Dipehekan daripada Allah Ta'ala, daripada tiap-tiap barang yang selain daripada dia tu. Dipehe naik fa'il yu'khazu tu. Tanazzuhuhu, tersuci olehnya Allah Ta'ala. Hal keadaan Allah tu Ta'ala, maha tinggi ia Allah. Tanazzuh, maha suci, tersuci takluk anil ala tujuan. Jadi aghraq ni ia jamak daripada gharadun. Gharad ni satu tujuan. Aghraq segala tujuan. Tu Tuhan. Pehe daripada terkaya tulah kata Tuhan kita tak ada gharaq. Nampak tak? Pehe daripada terkaya tulah kata Tuhan itu tak segala tujuan. Gharaq mana? Gharaq takluk pada aghraq tu. Fi af'alihi. Perbuatannya Allah Ta'ala. Tak ada gharaq. Semua perbuatan Tuhan tak ada gharaq, tak ada ambil manfaat. Tu. Tubik makna balas mana? Buat maksud sikit. Betul af'alihi tu. Maksudnya. Maksudnya. Dobik betul af'alihi tu. Maksudnya. Maksudnya dipahamkan. Maksudnya dipahamkan daripada istighna Allah Ta'ala itulah. Maksudnya dipahamkan. Ataupun kita nak ambil jawi selalu tak apa. Dobik untuk af'alihi tu. Maksudnya dipehekan daripada terkaya Allah Ta'ala itulah. Katanya segala perbuatan Allah Ta'ala itu tidak ada gharaq, kembali kepada dia. Katanya segala perbuatan itu apa kembalinya atau katanya segala perbuatan Allah Ta'ala itu tidak ada gharaq, kembali kepada dia. Apa tak?
Dah dah dah. Dah dah. Dah dah. Tu faham di sini. Faham daripada terkaya Allah Ta'ala. Faham di situlah katanya semua perbuatan Tuhan tu tak ada gharak. Tak ada tujuan. Kembali kepada dia. Hanya dan boleh mengambil manfaat saat itu kembali kepada kita. Tu semua perbuatan Tuhan tu tak ada kerana macam mana dah kata. Tak ada ilat. Tak ada gharak. Tak ada tujuan. Yang kata Tuhan buat kita. Misal kita kata Tuhan buat kita ni kerana suruh beribadat kepada dia. Bukan tu makna gitu. Hanya Tuhan menjadikan kita saat itu hikmatnya beribadatlah kita saat itu kepada Allah. Ya tak sama dengan perbuatan tujuan. Tujuan lah ni. Coba tengok. Kita gali telaga. Tujuan kita nak apa? Nak air. Nampak tak? Tu perbuatan kita. Adapun perbuatan Tuhan kita, suci lah. Segala orang tu tak ada lah. Tu habis. Wa ahkamihi. Ni atah kelik kepada af'alihi. Ada tak tu? Hak tulis dulu dia. Ada tak? Ada. Kena tanda akau. Tak kita buat akau. Cari temu. Wa ahkamihi. Dan segala hukumnya Allah Ta'ala. Tidak ada gharak juga tu. Dobik supaya saat ni tu lah. Nampak tak? Cuma tukar di perbuatan tu. Tukar di perbuatan bos segala hukum. Segala hukum Tuhan pun tak ada gharak juga. Dia panggil maha suci atau maha suci anil aghraq. Panggil. Tu. Allah dah. Semua hukum masuk habis lah. Hukum-hukum syariah tu. Yang 5 tu. Wajib, haram, makruh, gapo saat ni tu. Apa tak? Benda haram. Tuhan mengada, Tuhan buat benda haram tu. Hukum haram saat ni tu. Tujuan kata haram saat ni tu tak kembali kepada Tuhan. Apa tak? Bukan kata apa kita buat benda haram Tuhan berdosa. Tak. Apa tak? Bukan. Kalau kita buat dapat dosa. Boleh dosa. Benda wajib, benda sunat. Kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat tak dapat pahala. Boleh kita. Nampak tak? Semua hukum saat ni tu kalau kita buat boleh kita. Gharak tujuan tu boleh kita. Manfaat saat ni tu klik kita, bukan klik tu tu yang ayat gitu. Peheh daripada terkaya tu. Peheh daripada terkaya tu. Manakala gitu wa iltiqaruhu ila ma yuhassilu gharadahu kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwahu wa illa yang mana dan melainkan bukan betul. Wa illa dan jika tidak. Yang jangan buh makna dan melainkan bukan tu. Tu. Dia panggil illa di sini ni. Dia panggil apa? Dia panggil seolah katanya yahin. Jadi rojok domain dia peheh daripada tanah zuhur lah. Ambil PM dorek mari. Ya bak tafa'ul tu. Tafa'ala yatafa'alu. Tanazzaha yatanazzahu. Wa illa ay wa illam yatanazzah. Dan jika tidak apa? Lam yatanazzah anil aghradi. Tidak tersucilah ia Allah Ta'ala.
Tidak tersuci takluk. Anil aghradi, daripada segala gharak. Balah mana rupa? Dengan makna lah nak rupa. Dobik wak taswi lam yatanazah anil aghraq sikit. Ai angkana anil aghradi. Ai bi angkana yaftaqiru anil aghradi. Tengok. Wa illa ai wa illam yatanazah anil aghradi. Yakni dan jika tidak tersuci Allah Ta'ala. Kalulah tu. Tuhan buat kita ada gharak. Kalau tubik kat tu. Nampak tadi? Kalau tubik kat tu. Kalau itu dipanggil illam yatanazah anil aghraq, dipanggil maksud ia. Dan jika tidak tersuci Allah Ta'ala daripada segala gharak, yakni kalulah semua perbuatan Tuhan itu ada gharak. Dan kalulah semua hukum-hukum Allah Ta'ala tu ada gharak, kelik dia. Ada gharak, ada jawab illam yakun. Apa jawab illam yatanazah hak kita tadi ni tu. Lazima iftiqaruhu. Nascaya lazim lah. Lazima tu jawab illam yatanazah. Jawab situ. Lazima iftiqaruhu. Nascaya lazim iftiqaruhu. Oleh berhajat nyonya Allah Ta'ala. Yani oleh nyonya Allah Ta'ala. Ia panggil idafat masdar kepada fa'il. Iftikar berhajat takluk. Ila ma yuhassilu. Yuhassilu. Baca dengan muta'addi. Ila ma yuhassilu. Berhajat Allah Ta'ala tu pada barang yang menghasil ia mah tu. Menghasil maf'ul yuhasilu. Gharadahu. Nyonya Allah Ta'ala. Akan tujuannya nya Allah Ta'ala. Apa dia ma yuhasilu gharadahu? Buat bayar betul ma sikit. Ai al-af'ali wal ahkami. Tu betul ma tu ai minal af'ali wal ahkami, daripada segala perbuatan dan segala hukum. Tu. Tengok dah. Pas sah ke tak kalau kata begitu? Katalah nak. Sah ke tak? Kalau kita kata Tuhan kita saat ni tu berhajat kepada barang semua perbuatan dia. Berhajatlah semua saat ni tu kepada hukum-hukum dia. Kepada hukum hak yang hasil akan gharak saat ni tu. Sah ke tak kalau kata begitu? Kaifa. Kaifa. Apa kaifa? Takdir supaya dulu. Jadi asal gini. Betul ma yuhasilu gharadahu. Asal wak gini. Asal kalam. Asal ibarat. Asal ibarat kalam musannif yang gini. Asluhu ma yahsulu bihi gharaduhu. Ya asal gitu. Ma yahsulu bihi duhu. Ingat molek lah. Kalau hasala yahsulu. Kalau hasala yahsulu tu hasala yahsulu. Kalau tu ya lazim. Kalau gitu kaki kepada ba' taf'il supaya sini. Yuhasilu, dia panggil ba' taf'il. Hasala yuhasilu tahsil. Fa'ala yufa'ilu taf'il, dia panggil muta'addi. Kena ada maf'ul lah, berhajat pada maf'ul lah. Sampai itu asal kalam ma yuhasilu gharadahu. Asal kalam dia nyu ay ma yahsulu bihi gharatu ila
kepada barang yang hasilah bihi dengan dia, dengan ma tu. Hasil gharaduhu, oleh gharad, oleh tujuannya Allah Ta'ala hasil. Goyak kata, kalulah. Kalulah semua perbuatan Tuhan sakning tu dan semua segala hukum Allah Ta'ala tu ada gharak. Kalau ada gharak. Berhajat kepada gharak. Kalau kau tu Tuhan kita sakning tu ia kena berhajat kepada hasil lah gharak sakning tu kembali kelik dia. Kecek mudah-mudah kata, kalulah segala perbuatan Tuhan dan segala hukum-hukum Tuhan tu ada tujuan untuk dia. Kalau dia tu dia buat hukum kita saat ni tu kelik dia. Misal jawabnya nascaya tetaplah mestilah kata Tuhan saat ni tu ia kena berhajat kepada orang dahulu. Pas boleh tak? Betul kalau kita kata Tuhan saat di situ saja pun tak apa dah. Boleh terima daripada akal fikir kita. Kata hajat. Tuhan kita berhajat boleh tak? Tak boleh. Kita dah ngaji dah dulu kata Tuhan kita ialah terkaya, terlepas daripada tiap-tiap barang yang selain daripadanya. Tiba-tiba nak pergi kata berhajat Tuhan kepada yang lain, tu tak boleh. Orang dahulu tak betul lah. Tu je buat cara-cara. Manakala begitu, kaifa? Apa kaifa? Sihu antakula zalika. Dah baik itu. Tu. Pakai kaifa ingkari tak apa. Dengan makna nafi. Ya kata istifham litakriri. Kaifa ay kaifa yasih antakula zalika. Kaifa bitapakah? Tu kaifa bitapakah? Apa kaifa? Ay kaifa yasihu bitapakah sah? Bitapakah betul? Antakula bahawa engkau kata zalika akan demikian itu. Betul ke tak? Boleh terima ke tak? Tengok tak tahu tak? King. Tahu tak pandai King? Hak pitu cuma cak tu. Ada suih duk tu tali. Suih dak di tali nah. Tahu tak suih nah? Kau. Lagi ni suih tu baru lagi. Kemudian kata kaifa. Betapakah? Maksud dianya boleh terima ila ma yahsilu tu boleh terima ke tak? Kalau kita kata Allah Ta'ala itu berhajat. Jinnya terkaya Tuhan, terlepas tiba-tiba kita iftikaruhu, berhajat Tuhan.
kepada ma yuhasilu gharadahu. Boleh terima ke tak? Kaifa bitapakah ai kaifa yasihu antakula zalika. Yasihu bitapakah betul terima, boleh terima antakula akan bahawa engkau kata atau apa antakula oleh bahawa engkau kata zalika akan demikian itu. Apa zalika? Warahu ila ma yuhasilu warahu tu. Jawabnya ai fala yasihu. Jawab kaifa. Jawabnya ai fala yasihu, maka tidak sahlah ia. Tak betul. Nampak tak tu? Dulu kita duk bercara Tuhan kita terlepaslah ia daripada tiap-tiap barang. Tiba-tiba pergi kata Tuhan kita tu berhajat. Berhajat ni kita berhajat kepada Tuhan. Tiba-tiba kita pergi kata Tuhan kita tu berhajat kepada ma yuhasilu gharadahu. Boleh terima ke tak? Tak boleh. Baik. Mana kalau tak boleh terima? Wa huwa. Wa huwa. Dan bermula ia Allah Ta'ala tu domeh huwa. Jalla jadi hal pada domeh huwa tu. Jalla hal keadaan Allah itu jalla. Tu. Hal keadaan Allah Ta'ala itu jalla. Dah maha besar. Azza atas pada ya Allah. Khabarnya ialah kaya Allah Ta'ala. Al-Ghaniyyu ay Ghaniyullah. Maksudnya terkaya Allah lah. Al-Ghaniyyu ialah kaya ay Ghaniyullah. Kaya Allah. Terkaya Allah Ta'ala. Ghani takluk. Daripada tiap-tiap barang yang selainnya tu sekali lagi ya nak royak kata begini, kita ambil hak mudah-mudah reti. Ya nak royak balas mana? Dulu kita duk bercaranya iaitu Tuhan sakni tu terkaya dan terlepas daripada tiap-tiap barang yang selain. Dia tak berhajat kepada kepada barang sakni tu. Katanya Tuhan sakni tu berhajat. Padahal berhajat. Berhajat tu hak kita. Nampak tak? Kita ni lah berhajat kepada Tuhan. Tiba-tiba pergi kata Tuhan berhajat. Boleh terima ke tak? Jawabnya tak boleh terima. Nak kata Tuhan sakni tu iftiqaruhu ila ma yuhasilu waradahu tu. Manakala tak boleh nak terima. Wahuwa. Natijahnya wahuwa jalla wa azza. Allah Ta'ala itu terlepaslah an kulli ma siwa. Nampak tak? Kita tengok sekali lagi lah. Jadi ala kulli halnya dia nak goyak kata terkaya Allah tu lah kata semua dan semua segala hukum Tuhan itu tidak ada gharak kembali kepada dia. Apa tak? Tak ada gharak lah. Tak ada tujuan. Kelik dia tak. Hanya kelik kita saja. Hanya kelik kita saja. Hukum gapo segala perbuatan dia semua saat itu kelik kita lah. Buat ni kita tak sama lah. Perbuatan Tuhan dengan perbuatan kita tak sama. Perbuatan Tuhan tak ada gharak. Adapun perbuatan kita ada gharak, ada tujuan. Seperti kita misal saat ni itulah kita gali telaga. Kita buat batas seming, buat batas konkret. Tujuan kita gapo? Supaya nak kita saat ni tu mudah lalu, tak ada seluk. Tu ada tujuan kita. Semua ada tujuan perbuatan kita. Hukum kita perbuatan Tuhan tak ada tujuan. Tu yang ayat. Wa yu'khazu minhu aidan annahu la yajibu alaihi fi'lu syai'in minha aqlan. Tu. Sikit.
Wa yu'khazu. Ai wa yu'khazu. Dengan mana ai wa yufhamu. Dan dipehekan. Dipehekan tu minhu daripada. Dipehe yakni minhu minal istighna daripada terkaya itu. Yakni daripada terlepas Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang selain daripada dia tu. Tu. Di i'rab supaya dululah. Jadi maf'ul mutlaq bagi fi'il yang mahzuf lah. Takdirnya ai aidu aidan dengan makna ai arji'u rujuan. Mana gitu. Apa aidan? Dhamir aidan yu'khazu minhu tanazzuhuhu anil aghradi. Tu dhamir aidan. Aidan ai kama yu'khazu tanazzuhuhu anil aghradi. Wa yu'khazu ai wa yufhamu. Daripada apa? Ai minal istighna masih wahur. Dipehekan ai apa aidan ai kama yu'khazu minhu tanazzuhuhu anil aghradi itu. Sebakan daripadanya maha suci Allah Ta'ala daripada warak tu. Dipehe naik fa'il yu'khazu annahu akan bahwasanya al-hal wa sya'na, ia panggil dhamir sya'ni. Annahu akan bahwasanya la wajiblah alaihi di atasnya di atas Allah Ta'ala tidak wajib fi'lu syai'in. Fi'lu syai'in oleh membuat akan sesuatu pun. Tu syai' isim nakirah. Jatuh di halaman nafi. Kena bermakna gitu. Wajiblah tidak atas Allah Ta'ala. Tidak wajib fi'lu syai'in oleh membuat tu pun. Jadi kena dah. Fi'lu syai'in oleh membuat akan sesuatu pun. Syai' mana? Sifat pada kata syai'in tu minal mumkinati. Minal mumkinati ai kainin yang adalah ia syai' tu ada min benda mungkin, benda makhluk, benda mungkin hak tulah tu. Tu wala tarkuhu. Wala tarkuhu. La ni takkid pada kata la yajibu tu. Tarkuhu atau pada kata fi'lu syai'in tu atas itu. Wala tarku begini. Yajibu alaihi tarku fi'li syai'in minal mumkinati. Dhamir hu tu rajak di syai' nah. Dhamir di syai' tapi takdir mudah. Salah takdir ni tarkuhu ai tarku fi'lihi. Tu. Hu tu rajak di syai' tapi takdir mudah mari. Tarkuhu ai tarku fi'lihi. La tarkuhu ai wala yajibu alaihi ta'ala tarku fi'lihi. Dan tidak wajib pula di atas meninggal sesuatu daripada benda mungkin saat itu. Tu. Balas mana yang nak goyak kata pehe daripada istighna tu. Dipehekan daripada terkaya Allah Ta'ala dan selain daripada dia tu juga seperti pehe hak dulu tu kata semua hak buat tu he tu. Apa tak? Buat mungkin buat benda makhluk semua. Dan hak dia tidak buat tu hak masuk dalam hak meninggal. Itu sakning tu bukan apa dah tu.
Tuhan buat kita masuk le benda haruh. Tuhan tak buat. Inilah dia panggil pehe daripada istighna. Nampak tak tu? Tu juga tu. Inilah dia panggil pehe daripada istighna. Kerana apa tu? Kerana apa? Kerana apa tu boleh kata la yajibu alaihi fi'lu syai'in? Ilak pada kata la yajibu. Is kerana law wajaba alaihi ta'ala, jikalau wajiblah alaihi di atasnya Allah Ta'ala, wajib tu suatu mana minha ay kainun minha, yang adalah ia syai' tu minha daripada minal mumkinat, mungkin saat itu. Minha ay minal mumkinat, daripada segala benda mungkin itu. Tu. Allah dah. Wajib saat itu akalan ay fi aklin tadi itu. Wa huwa mansubun binaz'il khafidi. Ya panggil. Atau wa huwa mansubun bihazfil khafidi. Boleh juga. Naz'i makna cabut. Hazfi makna buih. Hak tulah. Cabut dengan buih hak tulah. Mansubun bihazfil khafidi. Dinasabkan lafaz akalan itu bihazfil khafidi. Ataupun yang binaz'il khafidi. Dengan sebab haz. Takdirlah no akalan ai fi aklin. Pada akal. Pada akal kira saja dah. Kalulah Tuhan buatkan makhluk ni, ataupun yang tidak buatkan makhluk ni tu, jika misal gini, kalaunya Tuhan buat kita ni wajib, ataupun Tuhan tak buat kita ni pun wajib juga. Kalulah tu lah no. Tubik kok mana makna dia? Tak ada jawab lagi lau. Mana nak misal mudah-mudah? Kasawabi, hak musannaf misal. Kasawabi masalan. Kasawabi ning kahning nak dan nak misal bagi ni nak misal bagi apa? Nak misal bagi daripada benda mungkin ni wajib. Nak misal tu. Kasawabi masalan. Jadi kah ni takluk suatu mahzuh dah. Kasawabi ai wa misalu zalika. In nati wa tarkihi kainun kasawabi. Siapa tempat dia? Kasawabi zalika. Fi'li syai'in minal mumkinati wa tarkihi kasawabi. Dan bermula di makian itu nak bagi deh. Buatkan sesuatu mungkin ni. Buat benda mungkin kita kata wajib tu. Nah misalah no. Kainun ialah adalah ia. Ada kasawabi. Seperti memberi pahala. Kasawabi seperti memberi pahala. Seperti memberi pahala. Yakni bagi orang yang buat ta'at. Orang yang ta'at tu. Kasawabi seperti bagi orang yang ta'at tu. Masalan umpamanya. Tu masalan umpamanya.
Lagi sekat mana dia ni? Dia sekat mana ni? Ada lagi 2 baris. Ada lagi 2 baris. Kan besok. Besok dah ni. Kau nak baca mulai. Situ. Kan besok.